Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Adil Hidayat di rancangan Internet dan Anda. Di mana dalam rancangan ini kita akan bincangkan topik-topik yang menarik tentang internet, terutamanya di negara kita ni. Jadi selama 9 minggu kita bersiaran ni, kita dah bincangkan pelbagai topik yang menarik. Dan tak lari pada malam ni, kita ada satu lagi topik yang menarik, iaitu pengguna celek pengalaman baik. Dan untuk nak bincangkan topik ini bersama-sama dengan saya adalah Puan Rina Roshdi dan beliau merupakan Ketua Perancangan Komersial Pemasaran dari Digi. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Terima kasih Puan sebab datang pada malam ni. Sama. Terima kasih kerana menjemput saya ke sini. Sama-sama Puan. Okey. Seperti yang kita tahu tadi kan, kita nak bercakap tentang pengalaman. Bila kita bercakap tentang internet, kita tak boleh nak lari daripada cakap tentang pengalaman kan. Dan tadi pun kita ada sembang sikit, kata sebelum ni saya pernah bersiaran dengan Puan Lavinia kan, di mana waktu tu kita bercakap tentang peranti dan pengalaman, orang kata apa? Peranan peranti itu terhadap pengalaman tu. Okey, jadi sebagai permulaan ni lah saya nak tanya Puan kan. Sebenarnya apakah dia maksud kualiti pengalaman internet tu? Apa definisi dia sebenarnya kan? Lepas tu macam mana pengguna-pengguna ni dia nak memaksimalkan kualiti pengalaman internet dia tu ataupun nak dapat kualiti pengalaman internet yang terbaik lah katanya tu. Ya, betul. Jadi pengalaman pengguna tu merujuk kepada kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan yang menggunakan internet. Sebenarnya di industri ini ada beberapa metrik yang boleh digunakan untuk mengukur pengalaman itu. Contohnya seperti kelancaran penstreaman, kepantasan muat naik atau turun halaman web, panggilan tanpa gangguan, experience masa main gaming experience kan? Gaming experience dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi pengalaman anda. Yang Adil cakap tadi yang berkenaan dengan peranti. So memang peranti tu kita kena tengok prestasi peranti tu adalah penting untuk pengalaman yang baik. Jadi prestasi peranti tu ada juga benda yang macam kalau Adil buka banyak aplikasi kan, tapi tak guna pun, sepatutnya tutuplah kalau tak menggunakan memory banyak. Sama macam isteri saya. Dia selalu buka macam-macam. Lepas tu bila dia tengok dia nak cari app tu, saya kata kenapa tak tutup? Macam tu. Betul. Salah satu kan sebabnya. Salah satu. Itu satu tip. Tip satu lagi tu kalau operating system kan, peranti itu kena memastikan ia adalah yang terkini. Kalau ada sistem update tu tolong update lah. Betul. Jadi boleh lagi lancar, pengalaman lagi bagus. Dan satu lagi ialah pengalaman ketika membuat charge bateri. Charge bateri? Kalau bateri anda kurang daripada 30%, ia juga boleh menjejaskan pengalaman anda. Okey. Itu saya nak kena pergi test. Kurang daripada 30% maksudnya dia punya user experience tu makin kurang. Ya, dia akan slow sikit. Maksudnya apa? Internet tu jadi makin slow? Kerana pengalaman tu tak berapa bagus lah. Satu lagi tentang peranti tu ialah kalau kita ada peranti terkini, chip dia yang paling terkini memang laju kan, berbanding dengan peranti yang 4 atau 5 tahun yang lalu. Satu lagi pengalaman yang bagus ialah VoLTE. Ada tahu VoLTE? VoLTE ialah voice over LTE. Betul. Ya, VoLTE membenarkan pengguna membuat panggilan melalui liputan 4G. Ya, jadi ini penting. Jadi kat sini saya nak menyarankan semua yang menonton untuk cek, periksa peranti anda, cek kalau setting VoLTE dah didayakan belum. Ya, ini sangat penting, terutama sekali selepas liputan 3G telah ditutupkan. Jadi kalau nak pengalaman yang bagus untuk membuat panggilan, cek VoLTE setting. Kalau yang tak pasti macam mana nak periksa setting tu, pergi saja ke halaman web kami, digi.com.my/network/VoLTE-VOWiFi. Tengok pasti hafal lagi. Memang penting Adil. Kat situ saya dah fikir kata, dia hafal ni link tu. Okeylah. Hafal. Betul, pasal penting. Kalau tak tahu nak cek kan, kat situ ada panduan. Langkah demi langkah untuk pelbagai jenis jenama. Betul lah. Kadang-kadang kalau dia tengok dekat YouTube mungkin tak sama kan sebab telefon. Tapi kalau tak salah saya hari tu pun ada juga VoLTE itu satu. Lepas tu satu lagi macam VOWiFi pun ada juga kan. Ya, betul. Jadi ada setting. Kalau kat rumah kan. Betul. Jadi setting tu kena didayakan lah. Dia percuma kan untuk semua pelanggan? Dia tak ada charge tambahan apa? Tak ada. Tapi ada satu lagi, ialah plan anda. Kena memastikan plan anda yang sesuai lah, yang mempunyai data yang mencukupi.
So benda yang antara yang paling penting. So pendek kata kalau kita nak rumuskan ni, yang pertama sekali peranti, itulah tu satu. Betul. Lepas tu yang saya pernah dengar tadi kata, yang puan kata tu 30% bateri nak habis, maksudnya dia punya performance tu kurang tu. Okey. Saya kena pergi check. Yang tu satu. Lepas tu yang antara yang paling penting tu pelan lah tu kan. Okey. Cakap pasal ni kan puan, saya nak tanya puan sikit lah. Okey, sebelum kita nak pergi kepada pelan tu, biasanya kalau kita bercakap tentang pelan, kita akan bercakap tentang harga. Sebelum kita bercakap tentang harga, kita akan bercakap tentang pelan mana yang sesuai kan? Pelan mana yang sesuai, dia akan tanya pasal data. Betul. Jadi saya nak tanya puan, secara umumnya lah kan, macam mana kita nak kira ataupun macam mana kita nak anggarkan jumlah data yang kita nak pakai itu sebelum kita nak daftar pelan dan sebagainya ni? Ya, itu soalan yang sangat bagus. Saya rasa untuk pengguna yang baru memang agak mungkin akan mengambil sedikit masa untuk menganggarkan data yang digunakan. Tapi saya rasa selepas sebulan dua boleh menganggarkan ya. Cara yang paling senang saya rasa ialah untuk memuat turun aplikasi telco masing-masing. Di situ memang akan tertera, contohnya MyDigi App. Di MyDigi App tu akan dia tertera berapa banyak data yang telah digunakan. Dan yang paling best sekali ialah dia membandingkan dengan pelan anda. Contohnya kalau pelan anda ada 30 GB, anda dah guna separuh, dia akan tertera di situ. Jadi di situ anda tahulah berapa banyak data yang telah digunakan. Boleh cek setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dengan dari situ boleh menganggarkanlah dengan jadi maksudnya dia ada macam kita panggil historical punya data tu lah ada dekat sana. Setiap bulan dia akan tunjuk kalau 30 GB dah guna berapa. Ya. Okey, itu satu. Tapi saya ingin nak tanya puan, kalau macam tu, tapi sebenarnya ini akan membalik kepada soalan yang seterusnya pula. Okey, kita dah tengok, mula-mula mungkin kita register satu plan lah kan. Sebab mungkin mula-mula kita pun tak tahu berapa banyak data kita pakai. So kita macam yang puan kata tadi, mungkin aplikasi MyDigi tu. Jadi kita guna, kita pakai internet dan sebagainya. Lepas tu kita dah nampak jumlah dia kan. Okey, tapi itu merujuk kepada data. Jadi ini dia membawa kepada soalan seterusnya pula. Okay, bila kita dah tahu jumlah data yang kita perlukan, mungkin pelan yang ada sekarang ni tak sesuai kan. Jadi mungkin kita nak upgrade ke ataupun kita panggil naik taraf dan sebagainya. Jadi saya nak tanya puan, apa faktor ataupun apa perkara yang perlu diketahui ataupun dititik beratkan oleh pengguna ni bila mereka nak pilih pelan internet? Sebab pelan internet kan macam-macam kan? Macam-macam. Ada pelbagai pelan. Jadi di situ kita boleh tengok keperluan kita. Setiap individu mempunyai keperluan yang berlainan. Dia guna internet mungkin untuk benda lain, nak mencek, nak men-stream video ke, nak main gaming ke, kan? Kegunaan tu berasingan, kan? Berlainan. Jadi, saya bagi contoh ya. Kalau ada suka men-streamkan video, kalau nak men-streamkan video, anda perlu 1 GB data setiap jam untuk SD video, standard definition. 1 GB data setiap jam untuk SD, betul. standard definition. Okey. Tapi kalau nak tengok HD, high definition, untuk pengalaman yang lebih baik, jumlah data yang digunakan ialah 3 GB setiap jam. 3 GB setiap jam. Okey, itu kalau high definition. Kalau selain daripada itu, kalau yang lagi tinggi? Tapi kalau pun, saya bagi contoh lain. Kalau nak mendengar lagu, lagu lebih kurang 3 minit. Setiap 3 minit lagu tu menggunakan 20 MB data. Jenuh nak kira. Betul. Tapi memanglah kita kena kira kan. Saya bagi satu lagi contoh. Aplikasi apa yang paling popular sekarang, Adil? Saya paling popular, saya suka pakai YouTube. Nak cakap juga YouTube kan? YouTube, okey. Tapi tak... sebenarnya TikTok. Betul. Saja tak nak cakap. Betul. Memang betul. So kalau kita nak menonton video TikTok tu, setiap 5 minit menggunakan 50 hingga 80 MB. Okey, cuba bayangkan kalau kita 80 MB. Ya, kalau kita nak melayan TikTok tu untuk sejam, dah 1 GB gigabyte yang kita gunakan. Tu satu hari, 1 GB sehari. Jadi kalau kita tengok 30 hari, sebulan dah 30 GB. Itu baru tengok TikTok saja kan? Ya, betul. Jadi dari puan kata apa dalam masa 1 minit berapa? 5 minit. 5 minit. TikTok 50 hingga 80 MB. Jadi kalau saya ambil pelan yang 1 GB, jadi kalau saya tengok TikTok setengah hari tu habis lah tu. Tak cukup. Jadi ini membawa saya satu soalan saya ingin nak tanya. Kita tahu salah satu isu lah kekangan yang biasalah kalau bila kita cakap pasal pelan internet dan sebagainya ni, kota kan. Jadi kita tahu sekarang telefon ni macam orang kata apa, social media dia adalah orang kata benda yang penting dalam kehidupan. Dulu kita kata social media tu mungkin main-main dan sebagainya, sekarang selalu pakai. Jadi saya tadi tu tanya dengan puan kan, Digi dia ada menawarkan apa-apa tak untuk orang yang memang sentiasa
yang kata kena hadal dengan social media ni? Contohnya pelan yang sesuai dengan mereka ni. Ya, ada. Kami ada pelbagai jenis pelan. Okey. Kerana itu pengguna harus tahu ya apa penggunaan untuk internet. Jadi kalau banyak menggunakan social media, ambil saja booster social tanpa had. Contohnya Social tanpa had. Okey. Untuk menggunakan semua aplikasi sosial ini. Okey, saya nak tanya puan betul-betul sebab ramai orang nak tengok kan. Maksudnya social tanpa had tu maksudnya pakai pilah macam mana pun. Ya, betul. Tak ada limit. Ya. YouTube Social masuk ke masuk? had. Masuk juga YouTube Ada. sekali. Okey, bagi penonton yang menggunakan YouTube pun boleh. Jadi maksudnya YouTube pun boleh, Facebook pun boleh, TikTok pun boleh. Tak kisah Instagram dan sebagainya. Tapi ada kena ingat kalau kita contohnya tu untuk satu orang. Kalau dalam rumah satu rumah tu 4 orang, dah berapa banyak seorang nak tengok video, seorang nak main game. Kalau macam tu lebih baik dapat fiber. Fiber. Sekarang Digi menawarkan fiber juga 300 megabit per second, RM100 sebulan. 300 RM100? Ya. Sangat berbaloi. Alah. Saya geram nak cakap, saya baru registerkan Unify tu lah, baru dengar hari ni. 300 megabit per second? Ya, betul. RM100? RM100. Saya nak tanya, yang tu dia kena register dengan apa-apa macam saya kena jadi macam kena gunakan telefon ke ataupun memang register fiber semata-mata? Ya, boleh. Tapi kita bagi pelanggan kami pilihan. Kalau digandingkan atau dibandalkan dengan postpaid, plan kami pasca bayar, boleh dapat banyak lagi diskaun. Dan rebat. Saya cakap rebat sebanyak RM60 sebulan. Yang ini untuk pelan yang mana ni? Mana-mana plan postpaid. Maksudnya kalau dibandalkan sekali dengan kata yang plan fiber tadi, postpaid tu akan dapat rebate lagi. Ya, sekali. Sekali ya. Kita boleh dapat lagi banyak diskaun lah kiranya. Saya nak tanya betul-betul ni. Maksudnya sekarang 100 megabit per second, 300 megabit per second adalah RM100. Ya, untuk fiber saja. Untuk fiber saja. Maksudnya betul. siapa-siapa sekarang dia boleh buka website Digi, boleh register dan kalau situ ada liputan memang boleh daftar. Tapi kalau digandingkan dengan postpaid plan, boleh dapat lagi rebat. Contohnya kalau mengambil postpaid plan 90, jadi boleh dapat rebat. Diskaun lah kiranya. Betul. Kalau diskaun tu setinggi RM60 sebulan. So kalau kita tengok kalau 24 bulan banyak diskaun tu. Daripada orang kata daripada tak ada diskaun langsung dapat diskaun. Betul. Jadi macam tu kalau saya nak beritahu kat semua kata sekarang Digi menawarkan plan 300 megabit per second pada RM100 kepada semua orang, bukan hanya pelanggan Digi yang orang kata existing punya customer, bukanlah. Terbuka lah kan. Tapi perlu ambil plan postpaid. Ambil plan postpaid. Okey. Betul. Tapi maksudnya kalau memang merupakan pelanggan Digi maka rugilah tak daftar kan. Betul. Okey. Ya, betul Adil. Aduh, itu memang baru tahu. Ya, betul. Okey, jadi itu satu benda. Jadi kalau tadi kita bercakap pasal cara pemilihan plan dan sebagainya kan. Okey, jadi antara biasanya kalau kita bercakap tentang plan, kalau sebelum ni isu-isu yang biasa yang kalau teknikal dia bercakap tentang coverage. Tapi coverage kita dah tahulah benda-benda tu mungkin penjelasan tu itu sahaja kan. Kita tak boleh nak kata dari segi bilik tower dan sebagainya. Tapi antara salah satu isu yang paling popular lah bila kita bercakap tentang internet ataupun package dan plan ni adalah harga. Okey. Dan kalau saya rasa puan pun perasan tau, kalau kita tengok trend sekarang ni kan, saya ambil contoh paling senang katakanlah plan-plan telco ni lah. Contohlah, kita boleh tengok ramai lagi yang masih nak menggunakan plan prabayar ataupun prepaid tu berbanding dengan pasca bayar, postpaid tu. Walaupun kita tengok harga dia lebih kurang kan. Dan kalau kita tengok yang postpaid ni, kadang-kadang dia bagi offer lagi banyak berbanding dengan prepaid tu, tapi still mereka nak ambil prepaid tu lagi sebab dia rasa macam prepaid ni mungkin tak ada komitmen bulanan. Jadi dia nak lari daripada ikatan kontrak tu. Di mana ikatan kontrak tu dia membawa kepada komitmen bulanan yang berterusan. Okey, jadi saya nak tanya puan. Jadi saya rasa Digi pun mesti tahu ramai orang yang risau tentang komitmen bulanan ni kan. Jadi apa yang dibuat oleh pihak Digi ni untuk nak membantu orang kata pelanggan ataupun bakal pelanggan yang nak memilih plan ni? Jadi di Digi kami mempunyai pelbagai jenis plan. Serendah RM15 untuk prepaid prabayar. RM15 saja. Dan juga untuk postpaid pasca bayar serendah RM40 sebulan. Jadi sangat mampu milik.
Jadi jika kita dah tahu ya kegunaan kita, berapa banyak data yang kita perlukan, kita lagi senang nak memilih data mengikut keperluan kita atau kegunaan kita. Memang banyak pelan lah yang ada di situ ya. Jadi kalau ikut kegunaan pengguna, contohnya kalau pengguna itu pereka grafik atau freelancer yang bekerja dari rumah, mungkin perlukan banyak data ya, kerana dia kena memuat naik banyak kerjanya. Betul. Jadi plan yang paling sesuai untuk pengguna seperti itu ialah Digi Postpaid 120 contohnya. Digi Postpaid 120. Okey. Selalunya kita menawarkan 70 GB data. Ya, tapi sekarang dengan kita ada kempen juara internet juara internet Malaysiaku, dengan kalau beli sekarang boleh dapat data dia 105 GB. 105 GB itu maksudnya setiap bulan? Setiap bulan. Maksudnya tadi 70 kan bang kata? 70 ke? 70 GB. 70 GB yang tadi kita gandakan ke lagi 105 GB. Jadi banyak data yang boleh dapat ya. Sampai bila tu kan? Sampai akhir bulan September. Maksudnya maksudnya bersempena dengan Merdeka lah maksudnya. Ya, betul. Kempen juara internet Malaysiaku. Kempen juara internet Malaysiaku. Okey. Ya. Tapi kalau contohnya kalau pengguna itu lebih banyak perlu menggunakan panggilan, boleh dapat panggilan tanpa had. Jadi di Digi kami menawarkan setiap postpaid plan kami datang dengan panggilan tanpa had. Maksudnya semualah. Ya, betul. Okey. Jadi itu antara kalau macam orang tanya, kalau saya nak tanya puan lah tiba-tiba dia kata macam ni. Saya nak melanggan Digi, contohnya tiba-tiba lah. Kenapa saya perlu langgan plan pasca bayar, pasal postpaid, berbanding dengan plan prabayar? Apa kelebihan postpaid tu? Jadi macam mana puan nak jawab kalau orang tanya macam tu kat puan? Okey, sekali lagi saya kena sebutkan terpulang kepada keperluan masing-masing. Setiap orang perlukan internet untuk keperluan yang berlainan kan. Tapi plan postpaid memang kita juga ada plan postpaid yang dengan datangan peranti. Contohnya package Power Jimat kami yang apa? Power Jimat? Package Power Jimat. Package Power Jimat. Okey. Oh, jimat yang power. Jimat yang power sangat. Okey. Faham. Package Power Jimat. Okey. Dia datang dengan peranti percuma dengan secara bulanan serendah RM40 sebulan saja. Maksudnya harga peranti itu tak terkira lah dalam kontrak. Maksudnya memang harga RM40 itu adalah harga plan semata-mata. Ya, betul. Okey. Ada juga pilihan macam tu. Jadi memang pengguna perlu tahu ya apa kegunaan mereka, apa mereka nak daripada plan, dan juga jika mereka perlukan peranti. Tapi saya rasa satu lagi faktor yang penting untuk disebut ialah kegunaan kita akan berubah. Terpulang kepada mengikut detik kehidupan kan. Saya bagi contoh seorang pelajar, mungkin dia bermula dengan plan prepaid. Dia dah pergi college, dah graduate contohnya, lepas tu dia bekerja. Mungkin masa tu dia perlukan plan yang lebih banyak data, dan dia akan mungkin mengambil sama ada plan yang banyak data pergi ke plan postpaid ataupun perlu plan yang mempunyai peranti. Kan dia perlu peranti terbaru. Tapi lepas tu mungkin dia pula berfikir untuk berumah tangga, ya, dan lepas tu dah saya mati-mati ingat dia kata okey, lepas habis belajar dia akan pergi bekerja, belajar terus rumah tangga. Ya, betul. Ini semua detik-detik kehidupan kan, yang semua orang akan melalui. Jadi kat situ mungkin postpaid plan dia tak sesuai dah untuk kegunaan keperluan dia kan. Mungkin lepas tu dia dah mempunyai anak pun nak lain. Jadi untuk dia mungkin plan yang paling sesuai ialah contohnya saya bagi contoh Digi postpaid family bundle. Okey. Siap puan. Saya dimaklumkan kita ada komen daripada penonton. Mari kita tengok komen daripada penonton. Okey, daripada Cik Alina. Okey. Kalau nak install fiber sekarang, mesti kena bundle dengan postpaid ke? Kalau bundle ni apa ya? Semuanya nak kena bundle baru dapat nilai ekstra. Soalan dia. Ya, betul. Seperti yang saya sebutkan tadi, bundle tu bermaksud kita ambil plan, kita gandingkan ya, plan postpaid dengan plan fiber. Kalau kita gandingkan, kita akan dapat rebat yang lebih banyak, diskaun yang lebih banyak. Itu satu. Tapi yang kedua, kelebihannya juga ialah untuk membayar satu bil je. Jadi kita tak perlu
risau dia kan. Dia tak diasingkan, maksudnya sekali dalam satu akaun. Dalam satu akaun. Tak payah nak bayar 2-3 kali kan. Jadi bayar dalam satu bil. Okey, tapi saya takut kalau mungkin berdasarkan soalan tu saya nampak kan sebenarnya Digi Fiber ni ada untuk semua orang, betul. Ya, betul. Cuma kalau nak dapatkan kata ribat yang lebih elok ataupun orang kata diskaun yang lagi banyak tu, maksudnya kalau dibandelkan sekali dengan tu lebih eloklah. Ya, betul. Okey. Ya. Okey, bercakap pasal tu. Tadi Puan ada cakap pasal, kan tadi kan Puan cerita daripada anak, daripada pelajar pergi bekerja, lepas tu berumah tangga. Lepas tu dapat anak. Anak dia dah pakai internet pula. Okay. Anak internet pula. Jadi plan Digi Postpaid Family Bundle, kita menawarkan 3 talian dalam satu package. Digi Postpaid Family Bundle. Yes. Okey. Ya. 3 talian dalam satu package. Jadi dari situ 1 talian untuk ibu, 1 talian untuk ayah, 1 talian untuk anak. Tapi kalau nak tambah talian pun boleh juga, boleh tambah. Dan kalau nak gandingkan dengan fiber tadi pun boleh juga. Semuanya boleh dipackagekan. Dan kalau kita nak tengok berapa harga dia, pergi saja ke laman web Digi. Kita ada calculator. Ada calculator. Ada calculator. Sahabat, saya dimaklumkan kita ada lagi satu komen daripada penonton. Okey, Cik Eugene Lim. Okey, harga barang naik, servis internet pun menyediakan. Okey, kalau betul nak tolong pengguna, Digi ada plan tak yang kurangkan lagi harga? Soalan yang mengancam dan baik ni, Puan. Okey, sebenarnya Digi sentiasa memantau pelan-pelan kami. Kami berusaha dengan sepenuhnya lah untuk menyediakan pelan yang mampu milik dan sebagainya. Dan kami sentiasa memantau dan menambah baiklah pelan kami dengan value added services contohnya ya. Tapi okey, mungkin saya nak bagi sikit comparison. Boleh. Okey, sekarang okey, contohnya bayangkan ya 10 tahun yang lalu. Okey. Pada tahun 2012. Kalau plan yang berharga antara 80 hingga 90 ringgit. Okey. Data yang dia yang datang dengan plan itu cuma 250 megabyte. Betul. Dia tak sampai gigabyte. Gigabyte tak dengar lagi waktu tu. Tak dengar lagi. Jadi cuba bayangkan ya, berbanding dengan sekarang. Kalau kita bandingkan sekarang, contohnya Digi Postpaid 90, kita dapat data 60 GB. Betul. Kan? So 250 megabyte berbanding dengan 60 GB. Memang harga pun berbeza. Harga sama. Harga sama. Ini jumlah data tu berbeza. Betul. Bila Puan cakap macam tu, saya ingat lagi tahu. Dulu saya nak beli SIM card, harga SIM card tu mahal betul. Beratus-ratus ringgit. Sekarang order kat Shopee berapa belas ringgit dah dapat satu SIM card. Dia macam beza. Ya, betul. And semua dengan Digi, semua SIM card kita tak charge untuk SIM card. Percuma. Okey. Setiap plan yang anda beli, ya, percuma SIM card dia. Okey. Saya nak kena cakap orang yang jual SIM card tadi, Digi cakap pada malam ni semua SIM card adalah bersama. Ya, betul. Dengan plan. Dengan plan. Beli dengan plan. Jadi maksudnya kalau saya nak buat, dia kata number porting, tukar number dan sebagainya ataupun nak register plan baru, saya boleh buat dan dia akan masukkan semua sekali lah. Maksudnya saya tak fikir apa-apa kan. Tapi bayangkan Adilah, 10 tahun yang lalu, 250 megabyte tu, memang nak layan TikTok tak cukup lah. Dia nasib baik tak ada TikTok lagi pada waktu tu. Ya. Aduh. Okey, tapi kan ala-ala dia tanya pasal isu harga ni kan saya nak tanya, ada tak sebarang plan yang khusus yang dibuat macam contohnya untuk nak bantu golongan katakanlah mungkin B40 dan sebagainya? Ada ke apa-apa yang macam mungkin sesuai untuk digunakan tu? Ya, betul. Kami menawarkan pelbagai jenis plan. Ada untuk golongan spesifik seperti golongan B40 dan sebagainya. Dan memang serendah RM40 sebulan boleh dapat plan postpaid. Ataupun kalau perlukan peranti, boleh juga mendapat peranti yang percuma dengan plan postpaid. Puan, saya dimaklumkan kita ada satu lagi komen daripada penonton. Okey, komen daripada Cik Ben Lee. High speed internet Digi ni ada had kelajuan tak? Soalan menarik. Ya, high speed internet tu ialah high speed internet ialah internet pantas. Betul. Ya, jawapan pendeknya tak ada. Maksudnya tak ada kelajuan. Yang ada tu yang mana? Kalau high speed tak ada? Kalau high speed tak ada had kelajuan. Kalau unlimited tu, unlimited saja ada. Unlimited ada had kelajuan. Okey. Maksudnya high speed tu pakailah selagi mana jumlah data had tu habis. Ya, betul. Tapi dengan high speed tu ia memberi pengguna pengalaman yang lebih baik. Betul. Kan tadi yang yang saya sebutkan ya, dengan nak menstreamkan video dan sebagainya, memang kualiti kan tadi HD dan sebagainya memang perlukan jumlah data sikitlah. Bukan saja data. Betul. Tetapi
tak nak ada had kelajuan. Betul. Itulah dia. Speed cap. Speed cap. Betul. Ya. Oh, puan, nampaknya saya dimaklumkan yang kita dah kesuntukan masa. Oh. Aduh, itu saya kata puan, setengah jam ni adalah sangat cepat. Sangat cepat. Lagi sekali puan, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi datang. Sebab kita ada beberapa episod lagi, mungkin lepas ni kita boleh jemput lagi untuk kita bincangkan lagi terus tentang apakah benda-benda yang ditawarkan oleh pihak Digi kepada pengguna di luar sana. InsyaAllah. Boleh nak? Okay, terima kasih Puan Lexeri. Sama. Okey, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dah sampai ke penghujung episod kali ini. Jadi saya berharap apa yang disampaikan dalam episod ini mendatangkan manfaat kepada anda semua. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya pada minggu hadapan, pada hari dan waktu yang sama. Jadi kami di studio ingin nak mengucapkan terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.